Okey, kita tengok soalan ni kan. Untuk soalan ni kalau kamu tengok masalah dia bawah. Jadi saya akan selesaikan masalah bawah tu dulu. Masalah bawah dia adalah bila log y xy dengan log x xy kat situ. Bila kita pecahkan benda ni untuk jadikan satu log yang sama. Contoh saya akan pilih log yang sama, saya akan pilih log x. Kalau log x maksudnya ini akan jadi log x. Sorry kejap. Pecah ni dulu log y x campur dengan log y. Jadi sini akan jadi sama dengan log y x campur 1. Yang bawah pun sama. Pecahkan akan jadi log xx campur dengan log xy. Dia pakai hukum log kat sini. Dia akan jadi 1 campur log xy. Tapi kat sini dia masih lagi tak sama log dia. Okey. Jadi kita akan samakan. Bila kita samakan log dia, apa yang kita boleh buat kat sini, saya jadikan, contoh saya jadikan log y. Log y boleh lah sebab sini tak muat jalan kerja lah. Log y kat sini. Yang ini saya pecahkan akan jadi 1 campur. Yang ini kita pecah jadi log y per dengan log yx. Jadi kamu tengok dia akan jadi 1 per log yx. 1 campur 1 per log yx. Jadi bila log dah sama, kita dah boleh let. Kita dah boleh letkan jadi apa? Jadi satu unknown. Contoh saya jadikan yang ini, saya tukar kat sini, dia jadi 4 per dengan log yxy ni akan jadi u campur 1. Dia ringkas terus. Ini jadi u. Okey. Campur dengan ini 4 per dengan yang ini pula yang ni. Dia pecah ni 1 campur 1 per u. Okey. Yang ini bila kita selesaikan, macam ni kita selesaikan benda ni. Yang ini kena samakan pembawah. Bila samakan bawah, dia akan jadi u per u. Dia akan jadi u per panjang u. Okey. Dalam matematik kalau ada 3 tingkat, yang tingkat bawah sekali ni akan naik ke atas. Dia akan jadi 4u. Matematik tingkat bawah sekali akan naik ke atas. Dia konsep dia macam 1 per 1/3 macam tu. Jadi yang bawah sekali akan naik atas sebab apa? Sebab dia akan jadi 1 bahagi 1/3. 1 tukar jadi darab 3/1. Sebab tu dia dapat jawapan dia 3. Sebab tu kalau macam ni, yang bawah sekali akan naik atas. Jadi 3. Okey. Dia terbalik. Pusing. Bahagi jumpa bahagi dia akan pusing. Sama tak macam ni? Jadi per u akan naik atas. Okey. Sampai kat sini, pembawah dah sama. Kita boleh samakan u tambah 1. Atas ni kamu nampak. 4 campur dengan 4u. 4 dengan 4 kita boleh faktorkan. Yang tinggal adalah 4 1 campur u per dengan u campur 1. Dan 1 campur u dengan u campur 1 adalah benda yang sama. Kita boleh potong. Dia semua gunakan pergantian kat sini kan. Jadi kat situ kita akan dapat 4 sama dengan 5x tolak 6. Jadi 5x sama dengan 10 dan x sama dengan 2. Okey. Panjang ni. Dia bab masalah dia sebab terpaksa menggunakan kaedah pergantian ni. Kaedah pergantian memang ramai pelajar dia akan sangkut bila buat menggunakan kaedah pergantian. Okay, cuba tengok kejap. Kalau masuk exam ni, kalau boleh buat ni, genius. Saya pun sangkut 2 kali nak dapat benda ni. Kena fikir balik. Tengok dah apa? Tanya. Apa nak tanya? Cikgu. Ya? Macam mana kita nak tahu bila nak guna penggantian tu? Yang sebenarnya pergantian ni dia menyucikan mata.
Kan? Cucikan mata saya gunakan blender sebab apa? Kalau kita letak lock benda ni kat sini, lock kan nampak serabut. Kan? Jadi bila kita dapat satu benda yang sama, kita terus gantikan saja. Sebagai satu benda yang lebih ringkas untuk kita nampak. Bila kita nampak benda tu ringkas, otak kita akan proses lebih cepat untuk selesaikan masalah tu. Berbanding kalau saya pakai lock kat sini, lock, dia jadi macam apa? Kalau kamu tengok pun, tadi kita buat mula-mula yang kita letak lock banyak tu serabut. Betul tak? Kan? Jadi otak tak boleh proses, nak proses tak nampak. Padahal saya tak nampak. Yang tadi sebenarnya saya tak nampak 4 dengan 4 dia boleh faktor. Sebab saya tak gunakan kaedah pergantian. Bila saya gunakan kaedah pergantian, susah nampak. Boleh faktor. Macam tu. Okay. Kita biasanya kita gantikan jadi macam ni lah. Pelik-pelik macam ni. Ataupun nak jadikan dia kuadratik ke. Itu memang masa tu kita ganti. Okay. Okay. Boleh? Tengok satu lagi. Dahsyat-dahsyat soalan dia. Tapi sekurang-kurangnya hari ni kita dapat satu pengalaman barulah. Kalau dapat soalan macam ni dalam exam, kurang-kurangnya adalah idea untuk nak jawab dia. Kan? Daripada tak ada langsung, sakit juga tak ada langsung. Okay? Kita tengok soalan seterusnya. Nombor 3. Baru nombor 3. Nombor 3 ni saya ambil soalan nombor 3 tapi dekat modul ni H. Yang ni saya kena tanya Syafika ni. Syafika, ada negatif ke kat depan tu? Cikgu. Negatif. Log. Jangan soalan salah type. Susah kita buat nanti. 256 campur dengan log 2x sama dengan 3. Okay. Macam tadi ya. Berapa dapat U? 2 jawapan. Saya dapat 4 dengan negatif 1. 4 dengan negatif 1. Okay. Jadi kita dah boleh gantikan semula ke dalam jawab penggantian kita tadi. Oleh sebab itu, kita akan dapat log 2x sama dengan 4 dan log 2x kita sama dengan negatif 1. Jadi yang pertama, x kita akan dapat 2 kuasa 4. Tukar indeks jadi log kan. Ini adalah 16. Dan satu lagi, x kita akan dapat 2 kuasa negatif 1 iaitu 1/2. Okay. Sekarang kita minta tolong kat kawan kita. Syafika, cuba cek jawapan tengok. Jawapannya betul lah. 0.5 dengan 16. 0.5 dengan 16. Alhamdulillah. Boleh Okay. Kejap cikgu nak hadam dulu. Dia sebenarnya masalah dia kat sini tau. Masalah bila dekat soalan saya tengok 2-3 soalan ni semua masalah menggunakan penggantian, nampak? Cuba kamu tengok, tanya tanya. Benda bukan senang, tanya. Anak saya berseria kat luar tu. Aduh. Seorang umur 6 tahun, seorang umur 4 tahun, seorang umur 2 tahun. Bergaduh.
Boleh ke? Boleh. Ya. Kita sambung terus Okey. Firdaus boleh Firdaus? Soalan susah Firdaus. Kan? Boleh cikgu. Exam macam mana itu? Okey kah? Okey cikgu, senang cikgu. Senang? Alhamdulillah. Kan? Kalau senang tak apa. Lagi sekali bagi naik lagi tahu markah. Kan? Push lagi. Baik cikgu. Baik. Okey, kita tengok nombor 7. Tiba-tiba nombor 7 sebab modul ni nombor 7. Syafiqah, saya tak nampak sangatlah Syafiqah. Dia diberi, kalau salah bagi tahu dah tegur. Diberi 2 sama dengan P kuasa 4. Betul Kuasa 4. Betul Dan 25 sama dengan Q kuasa 3. Okey. Cari nilai log P 0.5 tolak dengan log Q 0.2. Ditulis kat situ K bat. Betul Betul ni Okey, cantik. Jom kita hadam dulu. Bak kata macam Balkis kata kita hadam dulu Balkis. Okey. Bila kamu jumpa soalan macam ni, langkah pertama sekali kamu kena tahu yang 2 ekor ni. Ini penting 2 ekor ni. Terlajak pula sampai sini. Sini je. Okey. 2 ekor ni kita boleh keluarkan kejap kat sini. Iaitu 2 sama dengan P kuasa 4. P ni bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi log P. Sama dengan 4. Gitu. Itu yang pertama. Sama juga orang sebelah dia tu. Orang sebelah dia pula kat situ kita boleh jadikan dia 25 sama dengan Q kuasa 3. Q ni bila kita pindah sebelah, dia akan jadi log Q 25 sama dengan 3. Okey? Masalah dia. Masalah dia kat sini. Mamat ni 0.5 dengan 0.2. Jadi, langkah pertama, perpuluhan tukarkan kepada pecahan. Jadi, kita akan dapatkan itu sama dengan log P 1/2 dengan tolak log Q 1/5. Nampak dah ada geng dah nampak. Geng dia dah nampak dah geng dia. 2 1/2 terus boleh tukar menjadi log P 2 kuasa negatif 1. Sama juga Mamat ni, kita boleh tukar jadi log Q 5 kuasa negatif 1. Dan negatif ni boleh padam bawa ke depan. Dan ini boleh padam bawa ke depan, terus tukar tambah Mamat ni jadi. Okey? Setakat ni tengok dulu. Boleh faham setakat ni? Sebelum kita sambung. Boleh? Ambil ni dulu. Fahamkan ni dulu. Okey. Kat sini masalah dia, ni 2 dengan 2 tak ada masalah, dah settle. Yang ini kita dah boleh ganti terus sama dengan negatif 4 kat sini. Nampak? Settle seorang. Ahmad ni tak settle lagi. Sebab ni 5 ni 25. Jadi kita jangan tukar sini, kita tukar sini. Kan? Sini yang kita tukar. Jadi bila kita tukar situ, kita akan dapati sini log Q 5 kuasa 2. Sama dengan 3. Tengok
tengok ini guna hikmat padam. 2 ni padam, bawa pergi depan. Nampak? Okay. 2 depan ni padam, bawa pergi sebelah. Gitu. Nampak? Sebab kita nak log Q5. Jadi dah boleh gantilah. Log Q5 adalah tambah kat situ 3/2. Jadi dapatlah jawapan akhir kita 1.5 negatif 2.5. Betul ke? 4 tolak 1.5. Negatif 2.5 betul eh? Negatif 2.5. Betul. Letak dalam point boleh, letak dalam pecahan pun boleh. Nampak? Cuma kalau letak dalam point, tak boleh point yang dibundarkan. Kan? Kalau kamu bundar something, kamu kena letak pecahan lagi bagus lah. Kecuali pecahan tu memang tak boleh. Kau tekan kalkulator, tak keluar pecahan. Kau letak je lah. 4 angka bererti. Okey? Boleh? Soalan ni agak senang jugalah. Boleh lah. Kan? Tadi nombor 2 tadi memang nangis. Saya pun nak nangis sebenarnya. Kan? Okey? Kita tengok terus. Soalan seterusnya. Boleh ni? Boleh saya padam ni? Boleh. Boleh Okey. Terus nombor 7 dah. Kita pergi sebelah dia. Nombor 8 kan. Nombor 8 ke? Aku main cakap je. Betul ke? Oh betul lah. Saya berikan nombor 8. Nombor 8 A. Selesaikan tak nampak log 10 ke? Log 10x. Betul cikgu. Sama dengan yang atas tu saya tak nampak je bekah. 10 kuasa negatif, saya agak je 2 log 10. Betul? 1/2. Bertingkat-tingkat. Ini namanya log bertingkat-tingkat. Cuba salin dulu. Soalan B. Diberi n kuasa 2/4 3/p kuasa 2 kuasa 2n. Kemudian p/2 n tolak 2. Sama dengan k per p kuasa 5. Cari n dan k. Okey, sebelum start, sebelum korang tengok nangis, saya nangis dulu. Nangis dulu tengok soalan ni. Okey, kita cubalah, kan? Yang pertama atas ni dulu. Okey, atas ni masalah dia. Dia ada log, lepas tu dia ada 10, ada log kat atas. Okey. Saya akan tengok atas dulu kan. Nombor 1 A dulu kan. Soalan dia log 10x sama dengan 10 kuasa negatif 2 log 10 1/2. Okey. Jadi apa idea kita? Yang pertama, kalau kamu jumpa soalan macam ni, ada 10 ada kuasa log kat atas. Jadi kita kena ingat formula kita, iaitu A kalau jumpa dengan log A. A kalau jumpa dengan log A. Contoh saya letak sini huruf K. Dia adalah sama dengan K. Kenapa sama dengan K? Sebab A dengan log A ni mati. Dia asas indeks dengan asas log tak boleh jumpa. Jumpa je di center. Dia cancel. Nampak? Itu tujuan jadi. Jadi macam ni, 10 dengan log 10, kita nak bagi dia berjumpa. So, bila dia berjumpa, settle masalah. Kan? Jadi, bila dia nak berjumpa, dia tak boleh ada orang tengah. Siapa orang tengah ni? Ni? Mamat tu tak boleh. Dia mengacau kat situ. Nampak? Ni, negatif 2 ni kacau. Jadi, saya akan bawa negatif 2 ni ke atas. Bila saya bawa negatif 2 ke atas, ini akan jadi 1/2 ni akan jadi kuasa negatif 2. Dan 10 dah jumpa log 10. 10 jumpa log 10. Maka matilah mereka. Dia punya ayat kan. Yang tinggal apa?
log 10x sama dengan 1/2 kuasa negatif 2. Itu yang pertama. Itu yang tinggal. Macam mana dia boleh mati tu? Okey. Boleh? Bila kita kembangkan ni macam ni, dah lah pecahan kuasa negatif. Pening. Pening. Jadi kita adjust. Kita adjust bagi cantik. Okey. 1/2, kita buang negatif dulu. Apa maksud negatif? Negatif maksudnya dia terbalik. Nampak? Bila kita buang negatif, pecahan dia akan terbalik balik. Jadi maksudnya bila kita buang negatif, yang tinggal adalah 2 kuasa 2. Dia simple je sebenarnya. Itu yang tinggal. Buang negatif. Jadi apa yang tinggal sebenarnya? Log 10x sama dengan 4. Dah dapat jawapan. Siapakah x? X sama dengan 10 kuasa 4. Tinggal macam ni pun tak apa sebab 10 kuasa 4 adalah satu value dalam nombor piawai. Kita boleh tinggal macam ni. Ataupun kalau nak tengah kalkulator terus pun dapat. Jadi dapatlah 10,000. Macam tu. Okay. Kita tanya Syafiqah. Syafiqah jawapan dia 10 kuasa 4 ke 10,000? Jawapan dia 10,000. 10,000. Dia tak macam ni. Kalau dalam exam boleh tinggal macam ni. Sebab 10 kuasa 4 dengan 10,000 adalah benda yang sama. Ini kita panggil dia bentuk piawai. Standard form. Okay. Ini jawapan untuk A lah. Sekarang kamu kena tengok. Kamu kena faham kat mana. Macam mana boleh mati ni? Yang tu kena faham. Macam mana dia boleh mati? Kan? Kalau tak dengar saya cerita, tengok jawapan je kamu pening. Tiba-tiba jadi macam ni cikgu, jam. Sebab tu saya cerita ni pindah naik atas 10 jumpa 10 mati. Itu cerita dia. Okay? Boleh? Saya nak kena padam ni sebab saya nak ambil ruang. Ambil ruang. Sebab apa? B tu kamu nampak. Nampak tak B tu? B tu nak ambil alih. B tu nak ambil. Saya kena injak sikit. Okay. Boleh? Kita buat B pula. Okey, tengok B pula. Cerita dia apa? Diberi. Wow. Salin dulu lah. N kuasa 2/4. Jumpa dengan 3/P kuasa 2. Kuasa 2N. Darab dengan P/2. N tolak 2. Sama dengan K/P kuasa 5. Dia punya dahsyat dia. Okey. Yang pertama kita fokus dekat P. Saya fokus dekat P kan. Apa saya buat? Okey, yang ni saya tak kacau lagi, biar dulu. Saya tak nak kacau dia. Mamat ni saya nak kacau. Mamat ni saya nak kacau sebab apa? Saya nak pecahkan dia. Saya nak pecahkan dia. Ni, dua orang ni. Saya boleh pecahkan dia. Okey. Jadi kat sini saya akan jadikan dia ni biar dulu. Ini pun tak ada masalah. Kita boleh masuk je. Ni boleh masuk je. Masuk je. Kalau nak masukkan pun boleh. Ni masukkan dia akan jadi apa? 39. 9 kuasa N. Per dengan P kuasa 4N. Gitu. P kuasa 4N. Boleh Okey, yang ini saya pecahkan dia. Dia masuk. Dia akan jadi P/2N. PN 2N. Ini N punya cerita. Satu lagi P/2 negatif 2. Saya pecahkan supaya nampak yang kuasa negatif 2 ni. Okey. Sebab apa saya bagi kuasa negatif ni? Sebab bila kuasa negatif macam tadi, benda dia akan terbalik. Kuasa negatif, datang tu akan terbalik ni. P ni, dia akan terbalik. Okey. Jadi kat sini, apa yang jadi, kita tengok. Ni N kuasa 2. Cikgu, kenapa bawah tu 2 kuasa 2? Ni. Oh, 2 kuasa 2 pula. Aduh, asyik baik kau tegur lah. Jadi cerita lain ni. 2 kuasa N kan? Sorry. N yang masuk. 2 kuasa N. Okey. Jadi kat sini ramai P ni.
Jadi N kuasa 2 per dengan 4. Kat sini 9 P kuasa N. Yang ini terbalik dulu. 9N P 4N. Tak apa, ini boleh mati nanti kan. Sini PN 2N. Tak ada masalah. Ini negatif terbalik kan. Dia akan jadi 2 kuasa 2 per dengan P kuasa 2. Okey. Jadi saya akan susun semua cantik dah ni. Okey. Yang tak ada P duduk satu geng, yang ada P akan duduk satu geng. Yang tak ada P adalah ni, semua tak ada P ni. N kuasa 2. 9 kuasa N. 2 kuasa 2, 4. Lepas tu siapa lagi yang tak ada P? Habis ya? Atas. Geng atas habis ya? Geng bawah pula. Geng bawah yang tak ada P. Yang tak ada P 4. Dengan 2 kuasa N. Ini geng tak ada P. Satu lagi, geng ada P saja. Dia darab, dia asing. Yang ada P adalah atas seorang aja P kuasa N. Kat bawah ada P kuasa 4N. Dan P kuasa 2. Ni tolak 2 lah. Okay, sekejap saya tengok. Panjang sangat ke saya buat? Cikgu tu 4N tolak 2 ke tambah 2 eh? 4N tambah. Tambah Syifika. Sorry. Sebab ni dengan ni kan. Okay. Dah boleh dah. Jadi kita akan buat macam mana? Yang tak ada ni, tak ada N ni, dia adalah K. Kan? Yang tak ada ni, semuanya adalah K. Kan? Jadi K ni adalah semua ni. Semua ni K. Yang ini, yang ramai ni, dia adalah P kuasa negatif 5. P naikkan ke atas. Sebab kita nak bagi sama. P kuasa negatif 5. Jadi bila kita pecahkan dia, dia akan jadi kat sini N kuasa 2. 4 mati. Ni 4 mati tau. Yang tinggal kemudian 9 per 2 kuasa N. Kan? N kuasa 2, 9 per 2 kuasa N sama dengan K. Okey. Yang P pula kat situ, P kuasa N tolak dengan 4N campur 2. Sama dengan P kuasa negatif 5. Ini kena guna kaedah perbandingan. Nampak? Kan? Jadi, kita akan dapat nilai N dulu baru K. Saya akan settlekan yang ni, saya akan dapat nilai N. Ni potong, ni potong. Yang tinggal apa? N tolak dengan 4N, negatif 3N. Tolak 2. Sama dengan negatif 5. Okay? Jadi kita akan dapat kat sini 3N sama dengan 3. N sama dengan 1. Dapat N 1. Okay, bila kita dapat N1, ganti je kat sini, terus kita dapat jawapan. Oleh sebab itu, K adalah sama dengan 9 per 2. Sebab bila ganti 1 tak ada efek, ganti 1 tak ada efek. Tak ada efek ganti 1. Okay, cuba tengok. Masa saya ringkas ni kadang-kadang mungkin terpanjang kot. Tapi tak apa, lebih kurang sama je. Sebab konsep teknik dia adalah kita gunakan teknik perbandingan. Ada lag pula kan. Okay.
Macam mana? Boleh? Cuba tengok. Sambung. Tengok. Jadi kat sini sebenarnya kalau kamu tengok ni berapa kali kita tak tahu berapa sampai infinity ni kan. Berapa kali? Sebanyak P kali. Maksudnya kat sini kita tukarkan benda ni ke bentuk indeks. Tukarkan ke bentuk indeks iaitu A kuasa 1/2. A kuasa 1/2 sebanyak P kali. Kuasa P macam tu je. A kuasa 1/2 sebanyak P kali. Samakan dengan, alamak dah buat habis. Ini dah habis, boleh bagi anak saya. Anak saya suka main marker. Okey. Sama dengan A kuasa Q kuasa 8. Jadi kita hanya bandingkan saja benda ni. Ini senanglah. Kan? Bandingkan saja. Iaitu maksudnya kat sini, oleh sebab itu P sama dengan 8 dan Q sama dengan 1/2. Ini kepahaman saja, soalan kepahaman 2019. Soalan SPM dia bukan kebat, soalan SPM. Okey? Soalan SPM lebih senang sikit berbanding dengan soalan yang kita buat sebelum ni kebat. Tapi sebenarnya ni pun kebat dah. Kalau kadang-kadang kalau pelajar tak biasa buat ni, pening juga tengok soalan ni. Okey? Tengok kejap. Okey. Boleh saya akan sharekan soalan seterusnya sebab saya tak pun nampak kena share baru nampak sikit. Sebab laptop saya jauh sebenarnya daripada saya. Sini. Boleh nampak Okey. Dekat sini nombor 10. Soalan dia adalah diberi log M 15 sama dengan 3P. Ungkapkan yang berikut dalam sebutan P. Dia bagi situ log M3 kuasa 2. Kuasa 2 kurungan. Ni tak boleh bawa depan kalau kurungan. Campur dengan log M5 log M45. Okey. Kebat. Okey. Itulah cerita dia. Okey, yang pertama kita akan tengok bandingkan apa diberi dengan apa yang akan cari. Diberi, saya akan buat kat atas juga sebab dia akan berubah juga log M15 sama dengan 3P. Kita soalan ni agak cabar juga sebab dia bagi kat sini kalau kamu tengok. Dia bagi log M tau. Kan? Cuma dia ada hint kat sini. Dia kata 15 ni. Ni 15. Jadi apa saya nampak kat sini, 45 ni. 45 ni adalah 15 darab dengan 3. 45 adalah 15 darab dengan 3. Kan? Maksudnya 15 pula adalah 3 darab 5. Jadi benda ni semua kita boleh pecah jadi 5 dan 3. Boleh pecah jadi 5 dan 3. Okey?
Tapi sebelum tu saya akan try dulu. Kita tengok saya pecahkan dulu. Jadi kat sini kalau saya pecah ni jadi log M 5 dan 3 contoh. 5 darab 3 sama dengan 3P. Yang ini pula saya akan pecahkan jadi log M. Oh ni tak. Saya nanti kita boleh ubah 3 kuasa 2 campur log M5 sini log M 3 darab 15. Yang ini saya boleh pecahkan jadi 3 campur 15 kat sini 3 campur 15. Masalahnya 5 dengan 3 ni. Okay. Samaan serentak ni. Ya, yang ni kena pecah Kena pecah tak boleh 15. Kita kena pecah jadi 5 juga. Jadi maksudnya tak boleh pakai 3 darab 15, 45. Kena pakai 9 kali 5. 9 kali 5 maksudnya saya pecah jadi 3 kuasa 2 darab 5. Okey. Jadi kat sini saya akan jadikan, oleh sebab itu saya akan buat X sama dengan log M3 supaya tak serabut pada otak saya tengok. Kan? Y sama dengan log M5. Ini guna kaedah pergantian supaya tak serabut. Jadi yang ini dia akan jadi X kuasa 2. Campur dengan yang ini dia akan jadi Y. Yang ini dia akan darab dengan, yang ini kita pecah 2. Dia akan jadi tambah. Okay. Dia akan jadi log M3. Saya tulis dulu nanti ganti. Log M3 kuasa 2 tambah dengan log M5. Ini tak ganti lagi. Jadi yang ini saya X kuasa 2 campur Y. Ini log M3 2 pergi depan. Jadi 2X campur dengan Y. Okey. Kat sini log M5 campur log M3 sama dengan 3P. Jadi kat sini kita ada Y campur X sama dengan 3P. Semua nak dalam sebutan P saja kan. Jadi kat sini kejap.
Cikgu kalau selesaikan equation tu macam boleh faktorkan. Tapi tak tahu. Selesaikan question ni Mungkin. boleh faktor lah. Sekejap. X kuasa 2 campur 2xy. Campur betul lah Syafiqah. Aduh. Siapa? Syafiqah ke tadi? Balkis. Syafiqah. Okey. Betul lah boleh faktor. Aduh. Ini jadi apa? X campur Y betul tak? Kuasa 2 kan? Ni. Asyik baik kau bagi idea. Saya jam tadi tengok. Yang ini adalah X campur Y kuasa 2. Kan ada X campur Y? Terus dapat jawapan. Aduh. Hai, terima kasihlah. Asyik baik ada anak murid pandai macam ni. Okey. Sama dengan 3P kuasa 2. Jawapan dapat terus 9P kuasa 2. Betul. Saya jam kat situ tu. Kalau expand tu, terus expand nampak. Boleh faktorkan. Dahsyat kebat dia. Tergamam kejap. Kan? Padahal 2 step lagi je. Tu orang kata nak dapat tu 2 step lagi je kalau give up habis. Kan? Padahal 2 step lagi nak habis. Okay. Tak nampak? Ke sini je saya tak nampak. Saya angkut. Boleh? Terima kasih speaker. Dia soalan ni dia bagi otak hang kejap. Tiba-tiba hang kejap. Kita tengok cepat satu lagi Satu lagi. Okey. Lagi soalan dia. Nombor 3. Tiba-tiba nombor 3 pula. Tiga. Diberi 2 kuasa P campur 2 kuasa P sama dengan 2 kuasa K. Takkan soalan ni macam ni? Senang sangat. Tak apa. Soalan dia. Senang sangat ni. Sebab kita tadi buat susah tau. Tiba-tiba jumpa soalan ni, orang tu rasa macam ungkapkan. Ungkap, dia lupa K ni. Ungkapkan ekspres P dalam sebutan K. SPM 2018. Betul Syafiqah soalan ni? Kenapa? Senang Aduh. Tak apa. Alhamdulillah senang Tadi banyak susah. 2P campur 2P adalah 2P. Ha, 2P campur 2P adalah 2P. Macam X campur X, 2X. Macam tu. Yang ini kuasa 1. Dia terus jadi 2 kuasa 1 campur P. Lepas tu kata soalan dia tiba-tiba, soalan SPM kot. SPM senang. Kan? Kebat susah. Jawapan terus potong. 1 campur P sama dengan K. Soalan ungkapkan P. Jadi P sama dengan K tolak 1. Kalau macam ni seronok Pak Azim Boleh faham ke? Boleh? Dia ada seorang lagi. Soalan SPM 2018 juga dia ada sambungan dia. Seorang lagi. Iaitu nombor 4. Okey, saya teruskan situ. Nombor 4, A diberi P sama dengan log AQ.
Nyatakan syarat-syarat bagi A pula. Nyatakan syarat bagi A kan. Okey. B, soalan dia diberi log 3y sama dengan 2 per log xy3. Macam xy tadi. Ungkapkan y dalam sebutan x. Ini pun 2018. Saya rasa ni macam soalan trial kot. Okey. Saya padam yang ni. Tepat atas ni kan. Habiskan. Sikit je masa kita ada lagi. Boleh kita bincang-bincang. Kamu sekolah mana Syafiqah? Dahsyat cikgu kau bagi ni. Ni cikgu bagi ke? Taklah, saya beli buku bahasa jumpa. Oh, ya ke? Oh, saya ingat cikgu kau bagi. Dahsyat ni. Okey. Yang pertama, nyatakan syarat-syarat bagi A. Kan? P sama dengan log AQ. Okey, kamu kena ingat ni asas, base bagi A. Syarat untuk A, base dia, kita tak akan jumpa base negatif. Dia tak boleh negatif. Base tak boleh negatif. Base mestilah sentiasa positif. Tak kisahlah berapa pun, asalkan dia mesti positif. Itu base. Okey. Tak kisahlah berapa, tak kisah berapa pun tak apa. Syarat dia asalkan dia mesti positif. Base tak boleh negatif. Jadi syarat untuk A mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Kosong boleh ke? Kosong tak boleh juga. Kosong tak boleh. A mesti lebih besar dari kosong. A mesti positif. Itu je syarat dia. Kan? Sebab bila kita guna asas negatif, dia kacau kat log. Dia tak boleh. Sebab kalau dalam indeks pun, asas negatif mesti ditulis dalam kurungan. Dalam indeks, kita akan tulis dalam kurungan. Takut nanti salah faham. Dia salah faham macam ni. Negatif 2 kuasa 3 dengan negatif 2 kuasa 3. Salah faham nanti. Kalau kuasa 3, jadi kebetulan tekan kalkulator tak apa. Kita tukar dia kuasa 4, jawapan dia lain, habis salah. Ni jawapan lain, ni dapat jawapan lain. Yang ini akan dapat jawapan negatif 16, yang ini jawapan dia 16 saja. Tu beza dia. Sebab tu dia tak boleh. Okay, dia kena letak dalam kurungan. Kalau kuasa, asas dia, base dia negatif. Okay. Itu yang pertama tadi. Soalan kedua, dia bagi log 3y sama dengan 2 per dengan log xy 3. Okay. Soalan dia, ungkapkan y dalam sebutan x. Jadi macam tadilah, ni masalah dia. Kan? Masalah dia kat sini. Jadi kita kena tukar benda ni kepada log apa kita ada belah sini? Log 3. Okay. Kalau kita pakai log 3, boleh tak log 3? Boleh kita try log 3 kan? Sebab dia ada log 3, kita pakai log 3. Jadi saya akan buat kat situ. Log xy 3 sama dengan, kalau kita pakai log 3 per log 3, kita akan letak kat atas 3, kat bawah xy. Kat situ. Jadi kat sini kita akan dapat 1 per log, kat situ 3xy. Lag. Okey. Ni saya akan letak kat sini. Dia jadi macam tadi 2 per 1 per log 3xy. Ingat tadi, kalau dia bertingkat 3 orang, yang bawah sekali akan naik ke atas. Yang bawah sekali akan naik ke atas. Jadi kat sini kita akan dapat log 3y sama dengan 2 log 3xy. Gitu. Log 3 dah cantik, dah boleh mati. 2 kena naik atas.
Bila 2 naik atas, dia kena kurungan sebab dua-dua orang dapat. Jadi kita boleh matikan ni. Yang tinggal kat situ adalah Y sama dengan X kuasa 2, Y kuasa 2. Okay. Soalan nak ungkapkan Y. Bila ungkapkan Y, saya akan jadikan dia yang kuasa 2 kat atas lah. Yang kecil kat bawah lah. Jadi dia akan jadi Y sama dengan 1/X kuasa 2. Itu dia lagi cantik. Okay. Boleh? Tengoklah ni canggih-canggih ni kan. Okay. Boleh faham ke? Siapa yang ni? Syafiqah. Syafiqah bertanya. Syafiqah dulu yang penting. Saya tak faham yang hujung sekali tu. Yang ni. Yang mana? Yang ni jadi ni lah. Kan? Okey. Saya buat satu. Dia kalau tengok kat sini. Yang ini sebenarnya sebab kuasa dia besar. Dia akan panggil adik dia pergi kat dia. Nampak? Y ni akan pergi ke sini. Dia akan jadi per Y. Nampak? Yang tinggal kat sini adalah 1 lah. Jadi 1 akan panggil X datang. Macam tu. Sebab tu Y kuasa 2 per Y tinggal Y. Boleh ke Syafiqah? Boleh. Boleh ni kita bahagi macam tu je. Yang lain? Sabrina, Balkis, Firdaus. Boleh cikgu. Boleh Boleh cikgu. Ini susah Firdaus. Jangan nangis Firdaus. Saya pun sangkut ni. Nasib baik ada Syafiqah. Okey. Jadi kita tengok untuk hari ini sampai sini dulu insya-Allah.